Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita pada malam ini, kerana kita diizin oleh Allah untuk duduk di dalam satu majlis yang sangat hebat. Walaupun bilangannya tidak begitu ramai, itu bukan menjadi masalah dan tidak sedikit pun mengurangkan kehebatan dan kemuliaan majlis pada malam ini. Kerana majlis pada malam ini disebut oleh baginda Nabi SAW dalam satu hadisnya. Sabda Nabi SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah." Jika kalian berjalan kemudian kalian mendapati di sana ada taman-taman syurga, farta'u, kata Nabi, maka singgahlah, nikmatilah taman syurga tersebut. Maka sahabat tanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga? Setahunya syurga ni hari akhirat nanti. Dunia kok mana pula ada syurga? Jadi sahabat tanya Nabi. Jadi kata baginda Nabi SAW, ya memang yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga itu ialah hilakuz zikr, yakni majlis-majlis zikir. Makna zikir ni asal perkataan zal kafra, zakara. Tazkirah tu ambil daripada perkataan zikir, asal perkataan. Makna zikir ialah ingat. Tazkirah ingat, mengingati. Jadi bila disebut sebagai majlis zikir, bukan hanya bermakna majlis tahlil atau majlis yang di dalamnya ada baca zikir subhanallah ke dan sebagainya lah. Tetapi yang disebutkan dengan majlis zikir ialah majlis yang mengingatkan kita pada Allah, Rasulullah dan juga Islam. Bila majlis tu ada sebut nama Allah, ada sebut nama Nabi, ada sebut tentang Islam, maka majlis itu dipanggil sebagai majlis zikir dan tarafnya adalah setaraf dengan taman-taman syurga.
Maka hari ni pada malam ni kita duduk di dalam majlis yang disebut oleh baginda Nabi sebagai taman-taman syurga, lebih hebat daripada kita berada di dalam parlimen ataupun istana negara sekalipun. Kerana istana negara tak ada hadis, tetapi majlis ilmu ada hadis dan disebut sebagai taman-taman syurga. Maka harap-harapnya di dunia Allah sudah tempatkan kita berada di dalam taman-taman syurga Allah, maka harap-harap nanti di hari akhirat Allah tempatkan kita di dalam syurganya yang sebenar, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak dengar bunyi amin? Amin. Ingat tak embuh ni syurga? Nak syurga tak? Mestilah nak tak? Baik. Pertama-tama sekali kita mengucapkan terima kasihlah kepada pihak masjid, khususnya pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa yang terlibat dalam menjayakan program kuliah kita. Yang saya tengok banyak jadual kuliahnya di masjid ni. Alhamdulillah, makna kata masjid ni penuh dengan majlis ilmu. Dan sudilah menjemput hamba yang fakir dalam ilmu ni untuk berkongsi ilmu di tempat tuan-tuan pada malam ni lah. Dan tak dilupakan juga lagi disanjungi kepada para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, terlebih dahulu saya perkenal diri dulu. Nama saya Muhammad Syakir bin Nasoha. Muhammad Syakir bin Nasoha berasal daripada Shah Alam, Selangor. Bukan orang Perak. Cuma menikah dengan orang Perak, orang Batu Kurau. Jadi dekatlah orang Perak. Sampai sekarang duduk di pondok hampir kat 7 tahun. Jadi duduk di Perak ni lah. Menjawat jawatan sebagai Timbalan Mudir Pondok An-Nur dan juga Mahat Tafiz Kiam, iaitu mudirnya guru saya sendiri, iaitu Al-Fadil Tuan Guru Haji Siddiq bin Muhammad Nur, atau orang panggil dengan panggilan Ustaz Siddiq Nur lah. Itu guru saya. Dan saya bantu beliau dalam menguruskan sekolah beliau di Berwas, di Batu Hampar Berwas. Jadi malam ni datang daripada Batu Hampar Berwas. Cumanya tadi buat siap-siap jamaknya, sebab esok subuh di Sungkai pula, Masjid Jamik Sungkai. Jadi malam ni tak balik. Esok subuh, pas subuh baru balik. Baik. Jadi malam ni saya diminta untuk membacakan kitab Risalatut Tauhid, seperti yang ada di tangan tuan-tuan. Kitab Risalatut Tauhid. Pertama sekali saya berharapan besarlah bahawa kitab ini moga-moga jadi istiqamah di tangan kita dalam pengajian. Kerana pengalaman saya mengajar kuliah ni, kuliah berkitab ni lah, selalunya semangat dia masa mula-mula je. Masa mula-mula tu penuh kitab lah di tangan masing-masing. Masuk dah dekat 4 bulan, kitab mula kot hilang. Bila tanya, tak terlupa bawa Ustaz. Ustaz je bawa kitab. Jadi moga-moga kita betul-betul lah. Sebab kadang-kadang cover, bila saya baca nanti kita tak tahu tang mana apa yang dihuraikan, tang mana. Jadi bila saya baca boleh kita tengok sama-sama. Barulah insya-Allah Allah berikan kefahaman kepada kita. Baik. Jadi saya ni orang pondok, maknanya jurusan pondok, mengaji pondok. Mengaji pondok. Jadi kitab yang kita baca ni pun dipanggil kitab pondok, atau orang bahasakan dulu namanya kitab kuning. Tahu kenapa panggil kitab kuning? Sebab dulu kertas dia tu warna kuning. Panggil kitab kuning, sekarang putih dah. Panggil kitab putih pula. Tapi nak ceritanya kitab kuning, ataupun juga dipanggil sebagai kitab turas. Ni kitab kita ni kitab turas, atau juga orang panggil kitab tua, kitab lama. Kenapa kita pilih kitab lama? Sebab kitab lama ni pertama dia ada aura, dia ada suatu semangat. Sebab ulama zaman dulu-dulu mereka mengajar ni ikhlas sungguh. Mereka karang kitab tak mengharapkan balasan dunia.
Kalau kita tengok kan, tak tahulah kitab tu ada harga tak. Kitab saya ni kat belakang dia tulis RM4.50. RM4.50. Ni harga dulu, harga sekarang mungkinlah naik sikit. Nak ceritanya, harga dia ni harga pasal nak bayar mesin kilang cetak je. Tapi tak dapat apa pun. Walaupun syekh yang karang kitab ni dah tak ada dah, meninggal dunia, tapi keturunan dia tak dapat royalty apa pun. Tak dapat duit apa pun. Sebab apa? Sebab tujuan dia sampaikan ilmu ni biar anak cucu anak Melayu Islam dia boleh faham soal akidah, supaya tak tersesat akidah dia. Kita kena tengok, kita dijajah sejak daripada 1511. Portugal datang, Lopes de Esquerra, orang Portugis. Dia pendeta gereja, orang Kristian, seorang paderi gereja yang besar pangkat dia. Datang ke tanah Melayu dengan tujuan bukan sebab nak ambil rempah ratus, tapi datang tujuan tiga. Dia punya matlamat dipanggil 3G: Gospel, Gold dengan Glory. Gospel maknanya Kristian, dia nak menyebarkan agama Kristian, sebab dia tahu di tanah Melayu waktu tu kuat dengan Islam. Sebab tu kita tengok, sebelum Islam sampai di tanah Melayu, tak ada seekor pun penjajah yang jajah negara kita. Tapi bila Islam masuk je, orang Yahudi Kristian takkan duduk diam. Maka dia hantar serangan pertama. Dan tujuan yang kedua dia adalah kerana gold. Apa gold? Makna emas. Dia nak cari harta, segala kemewahan tanah di dalam negara kita. Negara kita ni antara negara yang kaya. Tuan-tuan, sepatutnya kita hari ni tak main lah pakai kereta kacil biasa, tak main lah naik motor ES5. Paling kurang kita naik Ducati, tuan-tuan. Sepatutnya, sebab negara kita kaya. Cuba tuan-tuan tengok apa benda yang tak ada pada negara kita. Ada kelapa sawit, ada minyak. Minyak pula, minyak kita adalah minyak terbaik dunia. Tak pakai kat kereta. Minyak kita khas untuk kapal terbang sahaja. Minyak yang kita pakai di stesen minyak tu bukan minyak Malaysia, itu minyak import. Minyak kita dieksport luar negara. Nak ceritanya mahalnya hasil bumi yang Allah beri kepada penduduk kita, umat Islam, dalam tanah air kita. Kita ada getah. Walaupun tayar kereta kita semua jenama Jepun. Jepun mana ada pokok getah, dia beli getah kat kita. Lepas tu dia buat pula tayar tu, kita pula beli. Sampai botak, bukan sakat tayar botak dengan kepala kita pun botak. Punya mahal tayar. Nampak? Tapi hasil sebenarnya siapa punya? Kita punya. Nah, ini sebab tu dia datang, tujuan dia yang kedua gold. Dia nak ambil hasil bumi negara kita. Dan kalau kita perasan tengok, kebanyakan negara umat Islam semua Allah bagi hasil buminya kaya-kaya. Tengok negara yang ada minyak, semua negara umat Islam. Arab, Brunei, Malaysia, Indonesia. Nah, semua negara orang Islam. Negara kafir Amerika mana apa? Ada apa benda dia? Nah, Rusia lagi tak ada apa. Jepun lagi tak ada apa. Nah, tengok Allah nak tunjuk. Nah, kita bersama dengan Islam, Allah tolong. Intan surullah yang surkum. Siapa tolong agama Allah, Allah tolong dia balik. Yang ketiga, syarat ketiga iaitu glory. Glory ni maknanya kemasyhuran. Dia nakkan kemasyhuran. Dia nak dunia tunduk pada dia. Dia tak nak ada siapa pun yang lebih pada dia. Waktu ni kerajaan Islam kita ada, Daulah Islamiyah, kerajaan Turki Uthmaniyah. Waktu itulah kerajaan Islam tengah hebat. Masa inilah dia nak menjatuhkan kerajaan Islam. Bila dia dengar Kesultanan Empire Melaka ada hubungan dengan kerajaan Islam Turki Uthmaniyah, maka dia nak rosak, nak jatuhkan Empire Melaka ni. Sebab dia tahu di sini kita pentadbiran kita adalah pentadbiran corak Islam. Sebab tu kita dipanggil Sultan. Nah, Sultan tu bahasa Arab. Nah, bukan raja. Raja ni bahasa Melayu lama, raja. Nah, tapi Sultan ialah bahasa Arab. Sebab apa? Sebab negara kita dulu, tanah Melayu ni ikut cara Islam. Undang-undang ikut cara hudud. Tengok hukum kanun Melaka, potong tangan pencuri. Di Perak dipanggil Undang-Undang 99. Dalam sana dah Undang-Undang Islam, hukum hudud ada, qisas ada. Kan? Jadi mereka tak senang duduk, hantar serang. Setahun 15-11. Sampailah akhirnya berjuang.
1957 harinya diisytiharkan merdeka. Jumlahnya berapa? 1957 tolak 1511, 446 tahun. Apa yang ustaz cerita sejarah ni? Ni saya nak maksudkan 446 tahun kita tak dengar lagi Melayu murtad atau Melayu Kristian. Tapi lepas merdeka, sekarang 63 tahun kita merdeka, sudah ada di Kuala Lumpur gereja Melayu. Sebab apa? Sebab akidah dah mula goyang. Zaman dulu 446 tahun, bukan masa yang singkat. 4 generasi, 4 tok kita. Nah, hidup mati berjuang. Ulama pada waktu tu hidup. Ulama bukan hanya baca kitab, ulama turun bersama masyarakat berjihad mempertahankan Islam. Tahankan akidah, tanam dalam hati masyarakat bahawa yakin kepada Allah. Sebab tu dinamakan dia merdeka. Tuan-tuan tahu apa makna merdeka? Merdeka ni bukan dieja dalam tulisan Rumi, tapi dieja dalam tulisan Jawi. Dengan hurufnya mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Merdeka. Dia punya singkatan dia, mim tu maknanya mengikut, ra tu maknanya rasul, dal tu maknanya dan, ya tu maknanya yakin, kaf tu maknanya kepada, dan alif terakhir sekali tu maknanya Allah. Maka lengkap merdeka itu artinya mengikut rasul dan yakin kepada Allah. Sebab tu saat diisytiharkan merdeka, semua ulama yang pilih tarikh 31 Ogos, ulama Syekh Abdullah Fahim. Dalam laungan merdeka disusuli dengan azan yang pertama dulu. Kemudian ada pembacaan doa. Kerana kemerdekaan itu nak menyatakan bahawa kita bebas daripada cengkaman penjajah. Bukan hanya mereka jajah, tapi cengkaman kekafiran. Maknanya kita nak tegakkan hukum Allah, mengikut Rasul dan yakin pada Allah. Itu sebenarnya. Tapi hari ni kalau kita tengok sambutan merdeka lebih pada bunga api dan nyanyi-nyanyi. Mana lagi laungan azannya macam dulu. Mana lagi dengan bacaan doanya. Tak ada, dah habis. Sebab apa? Sebab ni kita sebut ni, soal agama dah semakin bengkok, semakin terpesong. Sebab apa? Sebab akidah umat tidak kukuh. Jadi inilah tujuan kenapa kita perlu mengaji ilmu tauhid. Saya cakap ni sebagai mukaddimah supaya kita hadir, kita faham, kita datang kuliah bukan duduk-duduk saja. Kadang-kadang minta maaf cakap masyarakat kita, oh malam ni ada kuliah, oh malam ni tak ada kuliah. Dia macam biasa, kuliah ke tak kuliah biasa, tak ada apa. Tapi kita nak tanam dalam masyarakat bahawa kuliah ni penting dalam hati kita. Kerana dengan kuliah itulah dapat suntikan semangat jihad, yakni semangat tauhid. Bila kita faham akidah kita, maka kita akan pertahan akidah kita. Sebab tu ulama dulu-dulu, bukan kata apa nak mengurat awet ke apa tak, kan? Tapi ini kata ahli sufi. Dia kata tak kenal maka tak cinta. Kita duk faham tak kenal maka tak cinta ni awet. Bukan sebenarnya. Tak kenal maka tak cinta ni kata-kata ulama. Apa maksud ulama? Kalau kamu tak kenal Allah, maka kamu tak akan mencintai Allah. Kamu tak kenal Rasul, kamu tak akan mencintai Rasul. Kamu tak kenal Islam, maka kamu tak akan mencintai Islam. Dan cinta itu ada tandanya. Tanda kecintaan itu ialah pengorbanan. Sekiranya kamu mencintai Allah, kamu sanggup berkorban untuk Allah. Kalau kamu mencintai Rasul, kamu akan sanggup berkorban untuk Rasul. Dan kalau kamu mencintai Islam, kamu akan sanggup berkorban untuk Islam. Tetapi bila tidak ada satu habuk pun pengorbanan, di manakah kecintaan itu? Bila tidak ada kecintaan, bagaimana kamu mengharapkan Allah mencintai kamu? Bagaimana kamu mengharapkan Rasulullah mencintai kamu? Bila Allah dan Rasul tidak mencintai kamu, bagaimana kamu ingin masuk ke dalam syurga Allah? Dan bagaimana kamu ingin mendapat syafaatnya Nabi, baginda Nabi SAW? Tu kunci dia. Jadi mula daripada diri kita sendiri. Kan? Tu sebagai mukaddimah dia. Kemudiannya kitab pondok ni, cara saya mengajar adalah cara pondok. Walaupun taklah saya ikut sebiji-sebiji macam di pondok. Sebab kalau nak sebiji-sebiji pondok memang lamalah nak khatam kitab ni. Tapi kita buat berlebih kurang. Cumanya cara pembacaan kitab di pondok, kita akan baca dari kulit ke kulit. Bukan kulit dan kulit, beza makna dia.
Kulit ke kulit. Kalau kulit dan kulit, dia tengok kulit depan, dia tengok kulit belakang, lepas tu dia pun letak tepi. Kata tak mudah kita ni, dia kata. Tu panggil kulit dan kulit. Kita tak nak kulit dan kulit, kita akan baca kulit ke kulit. Maknanya dari kulit depan, kita akan lalu semua isi dalam dia, sampailah insya-Allah kita khatam sampai ke kulit belakang. Itulah baru maknanya sempurna sesebuah pengajian tu, insya-Allah. Walaupun pada dasarnya zahirnya kita tengok dengan mata kasar, kulit ni, kitab kita ni nipis, tapi yakin dan percayalah, kalau kita buat pengajian ni secara tetap istiqamah bulanan, mungkin kita akan habis kitab ni puluhan tahun, mungkin 60 tahun, 50 tahun mungkin. Daripada janggut saya hitam sampai putih, daripada saya baru ada anak seorang sampai naik cucu, mungkin. Jadi tak tahu siapa khatam dulu, kitab khatam dulu ke atau kita khatam dulu. Kan? Tapi tak apalah. Memang nampak nipis ya, sak je ni. Saya mula-mula masuk pondok pun fikir gitu kak. Oh, kitab nipisnya, sak je ni. Cara baca di pondok, dia akan baca sebaris hayat tu, tapi huraiannya hampir kat sejam. Jadi bayang sebaris sejam ni, berbaris-baris ni bila nak habis. Kena pula kita kuliah bulanan, sebulan sekali. Kalau di pondok tu hari-hari mengaji, hari-hari pun nak khatam kitab ni 3 tahun. Di pondok kami 3 tahun boleh habis kitab ni. Itu mengaji hari-hari. Bayangkan ngaji sebulan sekali. Itu tak campur ustaz tak dapat datang. Nampak? Campur PKP pula ke apa ke, lagilah makan tahun. InsyaAllah. Baik, jadi kita tengok kulit di hadapan sekali. Dia tulis situ Risalatut Tauhid. Risalatut Tauhid. Kita akan hurai apa makna dia. Risalah. Risalah ni ambil daripada perkataan risal, rasin lam. Risal ni maksudnya sampai, penyampaian. Risalah, mesej yang hendak disampaikan. Itu dipanggil risalah. Sebab tu juga di perkataan Rasul juga diambil daripada perkataan risal. Mana Rasul ini yang menyampaikan. Jadi risalah adalah mesej yang hendak disampaikan. Mesej apa nak disampaikan? At-Tauhid. Apa makna At-Tauhid? Tauhid ni asal perkataannya wahidun atau ahada. Wahidun boleh, ahada boleh. Wahidun makna apa? Satu. Ahada pun satu juga, ataupun tunggal. Jadi tauhid artinya mensatukan atau menunggalkan. Mensatukan benda ni Allah Ta'ala. Jadi tauhid ialah mensatukan Allah atau menunggalkan Allah. Maksud macam mana Ustaz? Mensatukan Allah, maknanya kalau kita tak satukan Allah, Allah tak jadi satu. Tak, Allah memang satu dah. Allah memang esa. Masalahnya hati kita yang belum lagi mengesakan Allah. Hati kita belum mensatukan Allah atau menunggalkan Allah. Kerana dalam hati kita campur macam-macam. Ada dunia, ada pangkat, ada harta. Lepas tu bos sekali Allah situ. Mana boleh kongsi? Kongsi tu panggil syirik. Syirkun, shin, ra, kaf. Dalam bahasa Melayu kita panggil syarikat. Tu orang buka syarikat tu. Kenapa dipanggil syarikat? Syarikat tu maknanya perkongsian. Dia bukan satu nama, ada 2-3 orang nama. Dia nak buka company, tapi duit tak cukup. Jadi kongsi-kongsi. Seorang 50 juta, 50 juta, 50 juta. Dapat 150 juta. Buka satu syarikat. Itu dipanggil syarikat perkongsian. Syarikat dalam perniagaan tak ada masalah berkongsi. Tapi syarikat dalam bab akidah hukumnya kafir. Siapa mengkongsi-kongsikan Allah dengan sesuatu yang lain, maknanya dia telah mensyirikkan Allah, maka dia menjadi kafir, duduk dalam neraka selama-lamanya. Jadi tujuan kita mengaji ilmu tauhid untuk mengesakan Allah, untuk buang segala yang lain. Dunia, pangkat, harta, jawatan, tak kira apa habuk pun buang. Yang tinggal satu saja, iaitu Allah. Itulah namanya ilmu tauhid. Itulah namanya pengajian tauhid. Kalau tak mengaji bab ni, kita confident ke kita akan mensatukan Allah dalam hati kita? Kan? Bila tak ada, bila bercampur habis dalam hati ni benda-benda yang lain, mati esok masuk dalam lubang kubur, malaikat muka nakir tanya marrabuka, boleh jawab dah Allah kalau begitu? Tak boleh, dia akan jawab banyak. Dia tanya siapa Tuhan kamu? Allah. Pangkat saya, jawatan saya, rumah saya, kereta, habis semua. Sebab tu semua duduk dalam hati.
Nak yang boleh jawab Allah Rabbi, semata-mata Allah yang dia jawab, mesti dalam hatinya hanya Allah je ada, lain tu tak ada. Habis tu ustaz, dunia ni tak adalah, kena jual lah rumah, batu tidur, masjid. Bukan maksud tinggalkan dunia. Dunia hanya letak di tangan, Allah letak di hati. Bila masuk dunia letak di tangan, boleh dipegang, boleh dilepas. Saat disuruh pegang, pegang. Saat disuruh lepas, lepas. Maknanya dunia ni bersahaja saja. Jangan sampai dunia lekat di hati sampai tak nak lepas. Orang kata letak jawatan lah. Contoh lah, bukan kata sini, contoh tempat lain. Letak jawatan, baca Fatihah pun tak betul dah tu, kan? Baca Siratul Labi, baca Siratul Labina an'am, baca pun salah dah. Orang kata salah ni baca ni. Dah bagi imam muda lah naik, kan? Dah lama dah ni, baca pun dah tak kena dah ni, salah baca dah ni. Tak mau, kekal nak jawatan. Sebab apa? Sebab dalam hati cinta jawatan. Orang kalau dalam hati tak ada jawatan dan sebagainya, orang suruh pegang, pegang, orang suruh lepas, lepas. Tapi bila terlampau cinta, bila orang tak nak dah, dia tak beli apa dah. Sebab apa? Sebab dalam hati serabut dengan keduniaan. Tu bahaya tu, jangan buat main, kan? Tak kira lah apa pun, jadi ketua kampung ke apa ke, tak apalah, jawatan pegang-pegang lah, kan? Tapi jangan letak di dalam hati, letak hanya di tangan. Boleh pegang, boleh lepas. Enak. Sebab yang kita nak tinggalkan dunia, sebab tu dipanggil meninggal dunia. Kenapa dipanggil meninggal dunia? Sebab yang nak ditinggalkan tu dunia. Boleh bawa balik masuk ke dalam tu, kan? Tak payah kata kereta, mungkin kereta payahlah, kurang-kurang kalau tak boleh bawa masuk kereta dalam kubur, masuklah kunci kereta. Kunci kereta pun tak boleh. Nak menunjukkan apa? Kamu mati, satu habuk dunia pun takkan bawa balik. Ada. Jadi yang kita terlampau mencintai dunia tu kenapa? Macam sebagai satu contoh, ada satu orang, kita tanya, awak tak datang masjid ni? Allah ustaz, sibuk ustaz, banyak kerja ustaz. Dah bila boleh datang masjid? Pencen sok saya datang ustaz. Kata, tunggu pencen baru datang masjid. Tak apalah, lah kali memang pencen sungguh lah. Lepas pencen pula ingat nampak dah batang hidung, dah sibuk pula kalut buat rumah di kampung. Rumah tanah ada, tanah pusaka arwah tok dulu bagi, kan? Jadi nak buat rumah, keluar habis duit KWSP, duit pencen, duit apa semua, nak buat rumah. Tak besar mana lah, 3 tingkat siap kolam renang belakang. Ada kolam renang, berenang tak pandai, lemah. Tapi buatlah, nak nampak gah. Buat rumah banglo besar, kan? Kata kontraktor, rumah ni plan dia ni besar ni, makan tahun nak siap ni, kurang-kurang 3 tahun baru boleh siap rumah ni. Kata dia, tak apa 3 tahun tak apa, yang penting rumah aku paling besar dalam kampung ni. Kampung apa nama ni? Kampung apa? Makmur. Nama kampung sedap dah. Dia kata biar dalam kampung makmur ni rumah aku paling makmur sekali. Paling besar sekali rumah aku. Biar orang lalu tu, orang tengok rumah aku ni, biar sampai aksiden tengok. Tengok tala ni, pom tu. Mana kata hebatnya rumah dia. Dia nak gitu. Tak apalah, buat, kontraktor buat kat 3 tahun, kan? Buat, lepas habis 3 tahun siap sungguh lah, dah siap dah rumah. Kemudian nak serah kunci, kontraktor nak bagi kunci ke tuan rumah. Dah kan nak ambil saja, ni hari bersejarah, nak masuk rumah baru. Rumah banglo besar lah tu, paling lawa dalam kampung. Tapi takkan nak ambil macam tu je, selfie lah sekali, ambil gambar sebagai bukti, buat kenang-kenangan, ambil kunci. Jadi kontraktor pegang kunci, dia pegang sebelah, lepas tu selfie, ambil kamera kot depan, kan? Kecak, lepas ambil gambar, tuan rumah batuk 3 kali, boom, tumbang, heart attack, mati sudah. Bila dia mati tuan-tuan, saya nak tanya, sempat tak dia merasa rumah dia yang kerja berpuluhan tahun tak dapat datang masjid, lepas tu pula pencen tunggu 3 tahun nak siap, masuk tak dalam rumah? Tak masuk. Lah kali gimana? Baitut turab, rumah tanah. Mana rumah tanah? Kubur.
Tengok cerita Piramli, Ajih dengan Sudin. Kan? Sudin tanya, kita ni nak duduk mana? Ajih kata, aku dengar kata ada 3 lagi kosong. Kata Sudin, kena, kita pun 3 orang ni kata. Nah, macam mana luah rumah tu? Kata Ajih, tak luah manalah. 7 kaki panjang, 3 kaki lebar, 7 kaki dalam. Sudin pun mikir-mikir, 7 kaki dalam tu kubur. Piramli nak ajar kita, itulah rumah kita. Walau tak ada geran, tak ada duit macam mana miskin pun, rumah tu tetap ada bagi setiap orang. Kan? Tak payah risau, tak payah pening. Itulah yang tempat akhir kita akan pergi. Sebab itulah kata Nabi, kafa bil maut wa'idha. Memadailah mati itu sebagai peringatan. Kalau orang ingat mati, barulah dia memikir tentang kehidupan dia. Yang tak ingat mati, enjoy tak habis-habis. Kan? Kita beruntung tuan-tuan, Allah lekatkan hati kita di masjid. Kadang-kadang saya kesian, tengok sudah berusia, sudah berumur, masih lagi duduk di warung kopi, duduk main dam haji. Haji tak pernah pergi pun. Duduk kalut tu, dah haji, aku makan kau, kau makan aku. Bila kali malaikat maut makan dia. Apa tahu? Kan? Dah sampai bila? Duduk masjid, kan? Mengaji, kuliah, solat jemaah, ibadat. Kan? Zaman muda dulu mungkin dah banyak silap dan sebagainya. Sekarang kita perbetulkan balik. Mujur Allah bagi kesempatan masa, Allah bagi peluang. Kalau Allah tak bagi peluang, berapa ramai dah kawan-kawan kita yang pergi meninggal kita lebih awal lagi. Kan? Kita lagi-lagi geng masjid ni biasa tengok orang solat jenazah, urus jenazah, tukang mandi mayat, tanam jenazah. Ambil pengajaran. Hari ni aku tanam dia, esok orang tanam aku. Hari ni aku mandikan dia, esok orang mandikan aku. Hari ni aku semayangkan dia, esok aku disemayangkan oleh orang lain. Jadi kita renung. Kan? Mati tak kenal siapa. Baik muda, baik tua, baik sihat, baik sakit. Jangan anggap dengan sakit baru mati. Dalam sihat boleh mati. Jadi tauhid mengesakan Allah di dalam hati. Nak ngajinya bahawa hanya Tuhan saja yang akan lekat di dalam hati kita. Itulah namanya tauhid. Maka bila lengkap kitab ni dinamakan tajuknya Risalatu Tauhid, yakni mesej yang nak disampaikan untuk mengesakan Allah di dalam hati kita semata-mata. Inilah kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Ghani Yahya dengan Syekh Omar Yusuf. 2 orang. Dia punya pengarang dia 2 orang. Syekh Abdul Ghani Yahya dengan Syekh Omar Yusuf. Mereka 2 orang ni pakat-pakat kongsi-kongsi tulis seorang sikit. Jadi ini kitab kita. Jadi kita malam ni baca kulit je. Tu mukadimah dia. Baca kulit dulu. Lepas ni kita akan masuk bahagian depan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi tafarda bil wahdaniyah. Masuk situ pula. Kena sambung lagi. Kalau sambung lagi sampai 12.30. Jadi kita ni dululah. Tak apa, belajar sikit-sikit tak apa. Dia kata kalau macam tu ustaz, bila nak khatam ustaz? Dia kata nak baca sikit dia kata. Kita gini tuan-tuan, kita bukan nak khatam, kita nak ilmu. Apa guna khatam tapi kita tak faham apa-apa? Saya boleh khatam, satu malam ni saya boleh baca straight sampai habis, tapi saya tak hurai apa-apa. Saya kata tuan-tuan faham tuan-tuan buat teragak-agak nak angguk. Lantak tuan-tuan lah. Saya kata saya balik lah. Boleh je. Tapi kita tak nak macam tu. Kita nak tak apa, biar baca sikit. Kita tak khatam pun tak apa. Manalah tahu sampai-sampai tu, sampai setengah je kita mengaji. Tak dapat, tak sempat khatam. Tak apa. Tapi dalam setengah tu berapa banyak dah ilmu masuk. Sebab yang kita nak buat balik bukan khatam kitab. Yang kita nak buat balik ialah ilmu. Buat apa gah cerita kat orang, aku khatam kitab ni, khatam kitab ni, khatam kitab ni, tapi bila tanya tak boleh jawab apa. Kita baik tak khatam kitab apa, tapi orang tanya yang ni boleh jawab, ni boleh jawab, yakin pada Allah, tak goyang dengan akidah, tak takut soal rezeki. Ini ngaji ilmu tauhid sampai lembik kitab, sampai terkoyak muka surat. Tapi bila bab rezeki takut juga tak dapat duit bantuan, termenung depan tangga rumah. Jadi bila yakin pada Allah, tak ada apa yang kita takut, melainkan takut hanya kepada Allah. Tu baru betul mengaji.
Jadi kita berhenti sini dululah. Kita mengaji kulit saja dulu hari ni. Jadi balik rumah lagi, kalau orang rumah tanya mengaji apa tadi? Mengaji kulit namanya. Tak apa, sebagai mukaddimah dulu, biar kita nampak dulu apa pengajian kita ni, supaya kita nampak mana nak hala tujunya pengajian kita ni, insya-Allah. Dan macam biasa, mana-mana kuliah saya pergi, kita ada bawa produk jualan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami di Batu Hampar Berwas tu. Jadi bolehlah tuan-tuan tengok-tengok lepas habis sembahyang Isyak ni, nak membeli sambil menderma lah. Niatlah membeli sambil menderma. Antaranya jualan yang terhangat lah, terhangat, iaitu telur masin. Kami jual telur masin. Di pondok kami ada bela macam-macam binatang. Ada kambing, ada lembu, ada itik pun ada. Dulu bela kerbau tak boleh jadi, payah jaga kerbau ni. Tanduk dia besar, dengan pagar-pagar dia bagi roboh ni. Jadi tak, malah dah bela kerbau, kita bela ni je lah, lembu, kambing dengan apa nama itik. Lembu, kalau masjid nak buat lembu korban, boleh ambil lah kat lembu kami. Kami ada kat 180 ekor lembu. Dan kambing pun lebih kurang lah. Kambing pun kat 100 ekor. Kalau siapa nak buat akikah dan sebagainya boleh. Dan itik yang kami bela ni jenis itik telur. Jadi telur itik tu kami buat jadi telur masin. Kami rendam dalam air garam, buat jadi telur masin. Jadi tuan-tuan belilah. Dan telur masin ni bukan calang-calang telur, sebab dia telur itik yang mengaji pondok ni itik. Jadi bukan lekeh-lekeh punya itik, itik sifat 20 punya itik. Itik ngaji kitab. Jadi kalau tak berfaham mengaji kitab ni, makan telur itik tu. InsyaAllah. Jadi pakat-pakatlah, bantu-bantu sekolah agama. Moga-moga dengan bantuan tuan-tuan ini, kami dapat sedikit duit itu untuk meneruskan pengajian sekolah kami ini. Moga-moga daripada hasil itulah kami dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama' pada masa-masa akan datang, khususnya di negeri kita Perak dan umumnya di seluruh negara dan seluruh dunia, supaya umat ini dapat terus dibimbing oleh alim-alim ulama' supaya dapat mempertahankan akidah anak cucu cicit kita, insya-Allah, pada masa-masa hadapan, insya-Allah. Jadi cukup dulu sekadar ni pada malam ni sebagai mukaddimahnya dan pendahuluannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa dakhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.